Assalamualaikum dan bertemu lagi dalam satu lagi video and gear. Hari ni kita nak cerita Mazda CX-8. Ya betul, model yang taklah baru sangat. Dia dah keluar 2019 dulu. Masa tu kita orang media pergi dekat Kulim untuk dia punya tengok dia punya pelancaran model CKD pasang dekat kilang tu. Tapi waktu tu saya merasakan CX-8 ni macam boleh jadi alternatif yang sesuai untuk MPV macam Toyota Velfire dan juga Alphard yang konon-konon VIP kan. Dan ni ya betul, ni sebuah SUV tapi dia tetap saya rasa overall package dia ni dari segi space dan juga dia punya powertrain semua saya rasa boleh jadi alternatif yang untuk Toyota Velford tu. Kat Malaysia ada 4 varian, harga bermula RM173,000 untuk model petrol. Tapi yang hari ni kita ambil varian paling tinggi terus, diesel Skyactiv D, harga RM206,000. Jom tengok apa menarik. Kita mula dengan design muka depan CX-8 ni. Kita boleh nampak ada lampu yang memang design standard Mazda lah, kodo design. Dia punya grill besar dan juga lampu yang sepet, nipis saja. Tapi ya betul, ada yang kata nampak sama sangat lah macam CX-5. Macam designer Mazda ni macam malas je. Tak, sebenarnya bukan designer malas. Mazda, dia saja buat design yang nampak sama untuk semua model dia. CX-30, CX-3, Mazda 3, semua nampak sama, ada sebabnya. Supaya bila Mazda dia buat design yang lebih kurang sama untuk semua model ni, dia telah membina satu identiti yang kuat. Dan sekarang ni bila kita tengok daripada jauh, walaupun tak tahu model apa, kita dah tahu terus Mazda. So dia nak cipta satu image macam tu dulu. Dan ni juga sama macam kita tengok contoh macam Porsche dia buat dengan 9 level, macam Mini Cooper kan, bentuk lebih kurang sama daripada dulu. Dan dia cuma improve sikit-sikit je sepanjang zaman. Dan sebenarnya cara macam ni nak improve design yang tak boleh berubah ni lagi susah untuk designer sebenarnya. Bukan designer malas tapi sikit perbezaan dengan CX-5. Kita boleh nampak kalau CX-5 dekat grill ni logo ni kecil sikit, lepas tu dia punya kemasan grill ni semua hitam. Yang ni dia nampak ada blade-blade melintang yang warna macam grey ataupun chrome ni. Lampu macam biasalah fully LED dan tayar dia pakai Toyo Proxer size 19 inci 225/55. Seterusnya bahagian tepi dia, selain daripada dia punya tingkap dekat selepas C-pillar ni yang panjang sikit daripada CX-5, nak menunjukkan yang dia ni sebuah model segmen D ataupun 7-seater. Kau boleh nampak juga chrome ni, chrome dekat sekeliling tingkap ni sikit menaikkan dia punya rasa premium tu. Dan benda ni yang buat nampak lawa lah. Dan kalau kita tengok kereta-kereta macam premium brand-brand Jerman pun biasa buat macam ni, chrome dekat sekeliling tingkap. Seterusnya kita tengok dekat belakang. Belakang pun memang ya daripada jauh nampak macam CX-5, tapi bezanya kita boleh nampak yang ni. Selain daripada ni lah, selain yang obvious tulisan CX-8 ni, kita boleh nampak yang dia ada satu chrome memanjang ni yang menghubungkan dua-dua lampu kiri dan kanan. Kalau CX-5 tak ada, dia kosong. Dan yang ni nak menunjukkan dia punya varian paling tinggi, varian diesel, dia tulis kat sini Skyactiv D. Kalau yang petrol varian 3 lagi tu dia tulis Skyactiv G. Jadi sementara kita kat belakang ni, kita tengok terus boot dia. Tadi kita punya videographer pun cakap, "Ish, kecilnya boot dia." Ya, dia sebenarnya bukan kecil lah. Dia sebenarnya lantai dia buat tak ke dalam. Dia nak buat, nampak ni, dia nak buat bagi flat. Jadinya sebab kalau dia turun ke dalam tu, ya betul dapat space lagi banyak. Tapi kalau kita contoh kita isi kotak ataupun bakul, kita nak tarik keluar tu susah. Yang ni lagi senang lah. Dan kat dalam ni ada apa ni, kita tengok. Ada sikit first aid kit. Tu je lah. Lepas tu dia punya third row seats ni macam biasalah, kita boleh tarik sini dan kita dapatkan extra ruang kargo dengan lantai yang flat, cukup besar. Tinggallah 2 seat saja kat depan tu, 2 baris seat. Okey, sebelum masuk dalam, inilah dia enjin Mazda Skyactiv D 2.2 liter diesel pada CX-8 ni. Dan berapa power dia? 188 horsepower je. Okeylah, cukup-cukup makan. Tapi yang menariknya, torque dia, iaitu 440 Nm torque. Dan torque ni pun kita dapat seawal 2000 RPM saja dah dapat maksimum torque. Transmission pula dia pakai Mazda Skyactiv Drive 6-speed automatic dan dia pakai all-wheel drive system. Sekarang baru kita tengok dalam. Jom. Jadi memandangkan ni CX-8 yang versi dengan konfigurasi 6-seater ataupun 6 tempat duduk. Jadi dekat bahagian tengah barisan kedua ni dia 2 tempat duduk saja dan ada satu center console yang fix, yang tetap. Jadi bila dia fix ni banyak benda dia boleh buat. Okey, selain daripada ada cup holder, ada juga ni butang untuk
heated seats, pemanas kursi. Tak tahulah perlu ke tak dekat Malaysia ni nak panaskan tempat duduk. Lepas tu dia punya ruang simpanan tengah-tengah ni boleh buka jenis 2 pintu macam ni, dan juga ada 2 USB port. Lepas tu aircon pun ada kat tengah-tengah ni, kat sini boleh adjust bukan setakat fan speed tapi boleh adjust temperature sekali. Dan overall saya boleh katakan tempat duduk second row seats ni sesuai juga untuk macam contoh kita sebagai owner ataupun boss dan kita hire driver, agak sesuai juga. Cuma terus terang saya cakap, dia bukanlah tak boleh lawan lah tempat duduk second row dalam Alphard ataupun Vellfire, tapi tetap lagi cukup luas. Cuma ni lah, bumbung dia hitam, nampak sikit rasa macam claustrophobic sikit. Tapi ini juga disebabkan CX-8 ni dia bukannya lebih kepada nak happykan penumpang saja, dia lebih juga ada fokus kepada pemandu dia. Itu kita drive lagi. Jom. Dalaman Mazda CX-8 ni, dia bukan tak lawa tau. Cuma kalau korang biasa-biasa tak tengok sangat kereta-kereta Mazda, korang akan rasa interior dia ni okey je. Tapi kalau korang ambil tahu model-model latest Mazda, korang akan nampak lah yang dalaman dia ni sedikit rasa macam ketinggalan sikit. Dia macam one generation before. Tapi memang sebenarnya sangat kemas. Boleh dikatakan CX-8 ni antara paling kemas lah dalam segmen dia. Macam contoh binaan dia ni rasa macam solid. Lepas tu dia punya kemasan kayu dia ni pun just nice, tak nampak macam menonjol sangat, tak terlampau nak menyakitkan mata sangat. Overall dia masih lagi agak monotonous. Even kalau tengok dia punya leather ni pun, kata tak saya, dia punya nama kemasan leather ni burgundy. Dia tak hitam sangat, dia ada sedikit macam warna coklat, macam merun-merun sikit itu. Okey lah, dia ada sikit lawan sikit dengan warna. Overall yang nampak semua benda ni hitam kan. Lepas tu kalau kita tengok dia punya skrin tengah dia ni, sebenarnya pun function agak okey, cuma agak kecil sikit lah rasa. Sebab okey, kereta ni besar satu. Lepas tu skrin dia ni dah lah saiz nampak, dia punya frame ni pun nampak tak berapa besar. Lepas tu ada lagi gap kat tepi tu. Jadi dia punya yang betul-betul function, yang betul-betul menyala dalam ni agak kecil lah. Ni saya rasa berapa ni, 7 inci kot, 7 inci lebih ke 8 inci je ni. Tapi function dia memang okey lah. Dan kita pakai pula dengan tombol kat bawah ni, dia punya sentuhan semua rasa sangat responsif, laju. Dan kat sini pun kita rasa macam very controllable lah. Nampak kalau kita nak back, lepas tu kita pulas-pulas dia punya tombol ni, klik-klik dia ni semuanya jelas, tak ada macam mengelirukan kita klik ni 2 ke 1 klik ke. Memang semua rasa agak solid dan crisp. Driving position Mazda sebenarnya secara teori tak ada komplain lah. Tapi kalau kita tengok betul-betul yang ni pun, dia rasa kedudukan duduk tu agak tinggi. Kalau kita duduk position yang optimum, nak betul-betul nampak jalan yang betul, kita duduk terasa overall agak tinggi. Tapi yang menariknya, kereta ni dia bawa tak rasa macam besar sangat. Walaupun saiz dia di segmen SUV kan, 7 seater, dia tak rasa besar sangat. Jimba Itai dengan dia punya GVC apa semua tu kan, dia overall benda ni sebenarnya korang kena baca sendiri lah. Sebab kalau saya explain satu-satu kan, mungkin macam shock sendiri ataupun susah nak faham. Tapi saya cakap secara overall lah, kita bawa kereta ni, kita bawa jalan jauh tak rasa penat. Tu je saya boleh cakap. Sebab dia punya Jimba Itai, GVC, G Vectoring Control apa semua tu, dia function, dia buat overall driving tu rasa lembut, tapi rasa dalam kawalan yang baik. Kita ada rasa kepuasan mandu, tapi pada masa yang sama tak memenatkan. Selalu kalau kepuasan mandu ni kereta-kereta sport rasa macam agak memenatkan kan. Performance pula, kereta ni memang tak kedekut performance lah. Engine diesel dia ni 188 horsepower, 440 Nm torque. Dan 440 tu kita boleh dapat daripada 2000 rpm ni. Saya bawa 2000 rpm ni, 2000 rpm gear berapa ni? Gear 3 bawa 40. Masa ni kita dah dapat maksimum torque. Jadi kita tekan sikit, kereta tu senang pergi. Walaupun kereta tu berat, kereta tu senang pergi dan kita rasa kereta tu tak struggle. Jadi overall kita rasa memang overall ni menyumbang juga kepada dia punya keselesaan dia. Lepas tu performance engine dia ni pula dibantu lagi dengan dia punya transmission ni. Dia pakai Mazda punya Skyactiv Drive, 6-speed automatic dan juga all-wheel drive. Gearbox ni boleh dikatakan antara gearbox paling best juga dalam segmen dia. Walaupun auto biasa, dia bukan 2 clutch ke apa, tapi antara paling best. Sebabnya gearbox dia ni memang cukup pandai. Boleh dikatakan walaupun saya suka nak pakai manual mode kan, tapi boleh dikatakan saya percaya je lah pada kereta ni. Saya biar dia auto saja. Sebab kita boleh tengok bila kita brake kan, kita masuk selekoh apa semua, boleh dikatakan dia pakai gear yang betul, sentiasa dalam power yang betul, power yang cukup, power yang tepat, RPM yang tepat untuk kita exit selekoh. Dan kalau kita brake sikit, lepas tu dia akan slow down, downshift, lepas tu kita tekan balik minyak, dia pergi semula tu pun terus bagi gear yang betul. So macam tak perlu sangat lah pakai manual mode. Kita pakai manual mode ni pun hanya setakat nak konon-konon puas hati je. Cakap pasal manual mode pula, Mazda pula yang bestnya dia punya ni, bila kita tolak tepi manual mode kan,
Dia kereta biasa buat untuk upshift ataupun tambah ke depan, lepas tu downshift ataupun tolak ke belakang. Tapi Mazda dia buat terbalik, tambah ke belakang, tolak ke depan. Yang ni cara yang sebenar, cara yang lebih sporty. Kalau tengok kereta-kereta sports kan, macam contoh Porsche ke. Sebab contoh kan, kalau kita nak upshift, kita tekan minyak kan, lepas tu kita nak upshift, kita tarik lagi ke belakang sebab badan kita pun tengah ke belakang. Lepas tu kalau kita brake, downshift, badan kita ke depan, kita pun tolak gear ke depan untuk downshift. Yang ni lebih natural dan lebih sporty sebenarnya. Jadi sesuai ke CX-8 ni jadi alternatif untuk Vellfire ataupun Alphard? Ni kita punya cerita sekarang ni. Dari segi keluasan, Alphard ataupun Vellfire tu terasa sikit lebih luas. Tapi sebenarnya CX-8 ni dengan configuration seat seater ni, seat tengah ni sebenarnya dah cukup selesa. Dan saya boleh katakan ini sesuai untuk kalau korang nak sebuah kenderaan yang korang punya dan korang langsung tak drive, memang ada driver sepanjang masa, korang ambil je lah Vellfire dan juga Alphard. Tapi kalau korang contoh nak cari kereta family, korang tengah tengok Vellfire dengan Alphard ni, tapi untuk kereta family dan mungkin ada driver waktu hari kerja, lepas tu weekend korang sendiri nak drive bawa family kan, saya recommend sangatlah CX-8 ni. Sebabnya dia kayaknya semua orang dalam kereta ni happy, penumpang happy, pemandu pun happy, pemandu pun syok bawa. Kalau Alphard Vellfire tu biasa-biasa je lah kan, yang bawa taklah berapa syok sangat, yang duduk belakang je lah memang selesa kan. Yang ni semua orang happy, nak enjoy kereta ni seorang-seorang pun dia punya kepuasan mandu tu ada, feel tu banyak, brake semua sedap, steering pun rasa sedap, rasa memuaskan, dan bawa family pun memang sedap. Kereta ni senyap, minyak pun jimat kan. Kalau kira ringgit mungkinlah agak mahal sebab diesel, tapi kalau korang kira liter, kilometer per liter, memang kereta ni sebenarnya agak jimat lah. Diesel senang-senang 700-800 km senang-senang boleh dapat. Dan considering jugalah kereta ni dengan saiz besar kan, di segmen SUV, lepas tu all-wheel drive dengan penjimatan macam ni, bagi saya agak impresif lah juga. Jadi siapa dia nak beli Mazda CX-8 ni? Macam saya cerita tadi lah kalau korang jenis selalu duduk belakang, memang ada hire pemandu, boleh kata 100% lah, kebanyakan masa memang duduk belakang saja, mungkin korang akan lebih selesa dengan Toyota Vellfire ataupun Alphard ataupun MPV yang seumpamanya lah. Tapi kalau korang jenis mungkin Isnin sampai Jumaat hari kerja ada driver, tapi weekend korang nak bawa sendiri kereta korang, nak bawa family, saya rasa CX-8 ni lagi sesuai. Sebab korang duduk belakang pun sedap, korang jadi driver pun sedap. Dia punya overall pemanduan tu masih lagi macam sebuah Mazda, walaupun dia saiz besar, masih lagi ada ciri-ciri kepuasan mandu. Dia punya feel pada steering, pada pedal brake, pada minyak, semua overall kita rasa agak shock bawa, walaupun dia masih sebuah kenderaan besar segmen D kan. Ya betul, Kia Carnival pun sedap bawa juga, tapi yang tu mungkin dia punya saiz terlalu besar dan seat dia pun terlalu banyak, 11 seater, yang tu dah macam van sekolah lah. Yang ni ngam-ngam, tak besar sangat dan tak kecil sangat. Jadi sampai tu saja saya rasa untuk video kali ni. Dan kalau korang rasa berguna video ni, boleh share juga kat kawan-kawan yang tengah mencari SUV ataupun kenderaan yang besar, ataupun tengah cari alternatif untuk Toyota Vellfire. Jangan lupa juga like, subscribe. Penat buat tengah panas, lepas tu hujan panas, kita tunggu. Terima kasih menonton. Assalamualaikum.